له الحمد لله الذي من علينا القرآن العظيم وسنة نبيه الكريم وهدانا به إلى صراط مستقيم واستنقذنا من طرق الجحيم والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan dan rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita sedikit ruang pada tengah hari ini menunaikan solat fardu zuhur sebentar tadi untuk kita duduk bersama-sama pada tengah hari ini berkongsi sedikit pesanan dan pedoman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya apabila kita di Perlis ini telah melaksanakan Perlis berzikir ini. So kita nak lihat apakah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang telah kita semua faham, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahawa sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Tujuan Allah utuskan Rasulullah SAW adalah untuk kita ikut dan untuk kita ambil petunjuk dan pedoman daripada baginda Rasulullah SAW. Apabila kita bercakap berkaitan dengan zikir, zikir ini merupakan antara afdal ibadat, antara ibadat yang terbaik yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bercakap tentang ibadat, dia ada satu perkara yang perlu kita tengok betul-betul. Status ibadat ini mabna ataupun ibadat ini dibina atas sifat tauqifi, atas sifat sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Allah perintahkan melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan nas Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak letak asas ini, dia akan jadi rosak agama, akan rosak din Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So siapa saja boleh kata, boleh claim bahawa ibadat yang ikut logiknya, logik dia itu okey, baik, maka dia akan kata baiklah. Jadi semua orang boleh kata macam tu. Jadi asas kepada ibadat adalah bersifat tauqifi, ittiba', kita ikut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana bercakap tentang zikir, tambah dia bercakap tentang antara adat dan ibadah, maka kita boleh ambil satu kata putus bahawa zikir itu merupakan ibadah. Maka bila ibadah, dia ditegakkan, didirikan di atas asas tauqifi, ittiba', kita kena ikut sebagaimana yang telah ditunjukkan, diberi pedoman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni apa dia? Zikir ini anak kira semua kita tahu lah kot. Zikir ini apa dia? Zikir ini apa yang berlegar di dalam di lidah dan jantung hati kita, daripada tahmid, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tanzih, kita menyucikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Kita berikan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berikan kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir. Itu zikir. Walaupun zikir dengan doa ni dia dekat-dekat lah kan, dia dekat-dekat. Dalam zikir ada nilai doa di situ. Dalam zikir ada nilai doa, walaupun kita tidak ada permintaan. Kalau doa itu dia minta,
kan, kita minta kepada Allah, ya Allah aku mohon sekian gitu. Itu doa. Tapi walaupun kita sebut sebagai contoh, kita sebut apa zikir, tahmid, alhamdulillah. Bila kita sebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, bertahmid kepada Allah Subhanahu taala, maksudnya di dalamnya itu juga kita ada doa agar Allah memberikan kita sifat senantiasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Allah sebut di dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Ini ayat yang jelaslah menunjukkan perintah Allah Subhanahu taala kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu taala dengan zikir yang banyak. Begitu juga banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang zikir ini. Dan ada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Rasulullah SAW sebut, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, nak tak aku ceritakan kepada kamu semua tentang sebaik-baik amalan kepada kamu, wa azkakum 'inda malikikum, dan yang paling paling azka, paling cantik lah, paling elok di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling tinggi dari sudut darajatnya, wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih baik daripada kamu berinfak dengan emas dan dengan perak kamu, wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik daripada kamu pergi bertempur di medan perang. Sahabat-sahabat tanya, sahabat-sahabat sebut kepada Rasulullah SAW, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Apa Rasulullah SAW sebut? Zikrullah. Ini bukan nak tunjuk martabat yang tadi itu semua, infak dan semua amalan-amalan yang lain itu tidak tinggi darjatnya, tapi nak tunjuk bahawa zikir Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi syarak. Bila kita bercakap tentang zikir, ada zikir-zikir yang warid, yang ma'thur, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang ma'thur, yang warid daripada Rasulullah SAW, yang thabit daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana contoh, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu antara zikir yang warid, yang thabit daripada Rasulullah SAW. Benda-benda zikir-zikir ini biasa dah kita duk berzikir selepas solat dan sebagainya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir-zikir itulah la haula wala quwwata illa billah. Semua ini adalah antara zikir-zikir yang warid dan thabit daripada Rasulullah SAW, yang sememangnya bila anda sebut yang pertama tadi, dia berkaitan dengan umur tauqifiyah, dia berkaitan dengan kita mengikut Rasulullah SAW. Maka yang lebih baik itu adalah kita ikut apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW, apa yang telah bila mana ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang pedoman ataupun tentang petunjuk ataupun anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu dah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia bagi satu. Dan banyak tempat Rasulullah SAW berzikir. Dan inilah antara benda yang perlu kita lihat, bahawa dalam proses ataupun dalam perkara berkaitan dengan zikir ini, Allah sebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kan Allah anjurkan kita, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak. Dan ada satu ayat yang Allah sebut, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka berdiri, mereka duduk dan mereka tidur. Mereka lay down gitu. Kan, mereka berbaring. Jadi kalau kita tengok di sini, bagaimana had yang diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW dan syarak itu sendiri dalam melaksanakan zikir. Adakah kena ada acara-acara tertentu baru kita zikir, ataupun perlu ada masa-masa tertentu yang perlu kita zikir, ataupun ada benda-benda yang menyebabkan tempat lain tak boleh zikir, tempat ni saja boleh zikir. Masa ni tak boleh zikir, masa lain yang boleh zikir. Tak. Bila Allah sebut begitu, mari kita tengok beberapa pandangan ataupun beberapa pendapat daripada sahabat dan ulama mu'tabar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila menafsirkan ayat ini yang tadi, dia kata maksud dia ialah yadhkurunallah fi adbaris salawat. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita menunaikan solat. Memang kita ada buat pun, kan, masing-masing duduk berzikir masing-masing dengan zikir-zikir yang telah mereka ketahui bagaimana nak berzikir yang nak sebut sebahagian contohnya lagi tadi, kan. Itu ghuduwan wa ashiya, pagi dan petang. Lepas tu ada zikir-zikir yang Rasulullah SAW zikir pagi, ada yang Rasulullah SAW zikir petang. Itu zikir lah semua tu, kan. Itu wa fil madaji', tempat tidur, kan, tempat tidur. Wa kullama istayqaza min naumihi, bila mana dia bangun daripada tidur, ada zikir dia. Kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallah. Setiap kali dia keluar daripada rumah ataupun dia balik ke rumah dia ada zikir dia. Jadi sehingga kan ada Mujahid, salah seorang tabi'in, dia kata la yakunu minadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat hatta yadhkurullahu qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Kalau nak digolongkan dalam orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak ini, dia kena berzikir ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Tadilah merujuk kepada tadilah, berlegar di lidah kita dan jantung hati kita, tasbih, tahmid, kita bersihkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang sifat kekurangan, dan kita sempurnakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Dan menariknya apa yang disebut oleh Ibnu Salah dalam kata-kata dia ni, pandangan dia ini, dia kata apa yang dimaksudkan dengan dzakirin Allah katsira itu, apa yang dimaksudkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan banyak itu ialah idza wazaba 'alal adhkar ma'thura. Ini dia biasakan diri dia dengan zikir-zikir yang ma'thur, sabahan wa masa'a, sama ada di pagi hari ataupun di petang hari, fil awqat, di mana-mana waktu, mana-mana waktu dan apa jua keadaan, sama ada malam dan siang. Orang ini dikira sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada lelaki maupun perempuan yang banyak berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tidak ada masalah lah, kan, tidak ada masalah untuk kita naik kenderaan kita berzikir, dalam kenderaan kita berzikir, melihat pemandangan kita berzikir. Maksudnya bukan perlu ada acara tertentu baru kita berzikir. Sepanjang hidup kita itu adalah zikir. Cuma yang penting ialah kita ambil zikir-zikir yang warid, yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lebih aman wa aslam, lebih baik dan lebih selamat. Kerana zikir-zikir yang lain selain daripada zikir yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dia boleh berada dalam banyak keadaan. Ibn Taymiyah kata boleh ada dalam banyak keadaan. Boleh jadi makruh zikir tersebut, sebab dia bukan datang daripada Rasulullah SAW, dia datang daripada orang yang biasa, yang mereka zikir-zikir tertentu. Boleh jadi makruh. Daripada Rasulullah SAW tak ada isu lah, kan? Memang jelas, kan? Boleh jadi makruh. Malah Ibn Taymiyah kata boleh jadi haram. Malah yang lebih dahsyat daripada boleh jadi syirik dengan zikir-zikir yang tidak sabit daripada Rasulullah SAW. Kita pun tak tahu apa dia yang sebenarnya. Mungkin niat dia baik untuk membentuk satu zikir yang sempurna, yang memang tujuannya untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tak pasti setakat mana kesabitannya, kesempurnaannya itu. Betul-betul tak? Ini benda-benda yang perlu kita nilai, kita tengok dan kita ikut sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Di hujung sikit, anda nak kongsi beberapa adab zikir lah. Adab zikir ini kita akan dapat bezalah, bahawa dengan kita tahu beberapa adab dalam berzikir ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita dapat bezakan yang ni betul-betul berasaskan ibadah, berasaskan asas yang jelas daripada Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Yang lain itu bukan dia lah, kan? Bukan dia lah. Antara yang Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, 2, wa khifatan, 3, dunal jahri minal qaul, 4, bil ghuduwi wal asal, 5, wala takum minal ghafilin. Nah, jadi 6 sedikit pedoman daripada Al-Quran Karim berkenaan dengan berzikir ini. Yang pertama, dia kena az-zikr fi nafsihi, dia kena zikir. Orang tu sendiri kena zikir, barulah dia datang dalam diri dia itu. Bukan orang lain tolong zikir kat dia kena zikirlah. Dia sendiri kena berzikir. Baru dia ada sifat ikhlas dalam tu, sebab dia tahu Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan? Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah, kan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tamhid, alhamdulillah. Itu semua dia datang bila kita sendiri yang sebut benda itu. Dia lebih dekat dengan maksud sebenarnya untuk kita ucapkan, untuk kita bersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang sifat kekurangan. Kena datang diri kita sendiri. Yang tu yang pertama. Yang kedua, dalam kita mengucapkan zikir itu kena ada sifat tadarru', kena ada sifat merendah diri. Sebab kita nak mengangkat satu Allah Subhanahu Wa Taala pada tingkat yang paling tinggi, maka kita sebagai hamba nak kena letak diri dalam keadaan hina. Baru dia datang dalam zikir yang betul. Yang ketiga, dia kena khifah, dia kena khauf, dia kena ada rasa takut. Dia kena rasa takut, takut Allah tolak, kan? Apa yang kita sebut, apa yang kita cuba puji Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah ya Allah puji-pujian yang aku sampaikan ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dunal jahri minal qaul. Dunal jahri minal qaul ini jangan kita nyaringkan. Sebab tu zikir itu, sebab tu min qaul tu dia bukan boleh dia zikir dalam jantung hati itu zikirlah, kan? Tapi bila Allah sebut minal qaul itu, maksudnya dia kena kita sebut
dalam lisan kita, pada lidah kita. Kalau setakat hati saja okey juga, tapi kena sebut Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kena sebut. Tapi kena sebut itu bukan boleh sebut derah-derah, dia mengganggu orang lain. Sebut dunal jahri minal qaul, itu jangan kamu nyaringkan suara kamu. Dengar kita, dengar orang tepi-tepi kita, ya okey lah, kan. Ini sampai habis satu masjid dia dengar, boleh. Tetapi untuk tujuan ta'lim, untuk tujuan kita ajar. Tapi anak kira sekarang kita ada wadah dan apa ni, medium yang cukup banyak untuk kita belajar. Apakah zikir-zikir yang ma'thur daripada Rasulullah SAW, macam mana nak berzikir. Ini wadah-wadah ni ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu dah kita tahu dah, kan, dah kita tahu dah macam mana nak berzikir, waktu bila nak berzikir, kaedahnya macam mana, boleh nyaring ke tak boleh nyaring. Jadi tak ada isu dah, kan. Kita boleh duduk masing-masing dalam keadaan masing-masing, dalam keadaan rasa hina, rasa takut, duduk seorang-seorang berzikir. Sebab Allah sebut di sini dunal jahri minal qaul. Itu. Yang kelima adalah kita kena sebut. Tak mau ada dalam hati saja, tetapi kena sebut yang sebagaimana Anda sebut tadilah. Dan yang seterusnya, waktu-waktu yang disyariatkan ataupun waktu-waktu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berzikir sepanjang hari, kan. Tapi adalah selepas solat itu memang jelaslah, selepas solat, di pagi hari, di petang hari, kan, sebelum tidur, itu semua zikir-zikir yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali ialah kita tidak ghaflah, kita tak lalai. Kita tak lalai dalam keadaan kita manusia. Memang biasalah, dia ada keadaan lalai, kita sibuk dengan urusan keduniaan kita sehingga kadang-kadang kita lupa untuk berzikir. Jadi hari ini antara lain untuk kita ingat balik bahawa di mana saja, naik bukit, turun bukit, naik kereta, turun kereta, di mana saja berjalan, sambil duduk, sambil berdiri, bila kita rasa bahawa kita perlu berzikir kepada Allah SWT, maka ucaplah zikir-zikir yang biasa kita dengar daripada lidah Rasulullah SAW melalui sunnah Nabawi, melalui hadis-hadis yang warid daripada Rasulullah SAW. Jadi anda kira dengan sedikit perkongsian pada tengah hari ini, kita dapat gambaran yang jelas berkaitan dengan zikir, bahawa tidak perlu ada acara-acara tertentu, perlu ada tempat-tempat tertentu, walaupun ada tempat-tempat yang disunatkan kita berzikir, waktu-waktu yang disunat, tapi tak mesti masa tu lah, bila-bila pun boleh berzikir. Dan dia ada adab dalam kita berzikir, dalam berzikir yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Taala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kira setakat itu dahulu untuk panduan dan pedoman kita berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Taala. Apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang itu adalah kelemahan anak dalam menyampaikan isi kandungan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi